di akhirat dan mendapat wilayah itu berakhlak dengan akhlak Allah. Rasul bersabda, berakhlak kamu sekaliannya dengan akhlak Allah. Maksud berakhlak dengan akhlak Allah ni satu je maksud dia, iaitu maksud dia ialah fana. Maksud dia ialah fana. Fana tu berlaku bila? Berlaku dekat huruf fa belakang sekali. Jadi dia kata para awliya, maksud dia berakhlak seperti akhlak Allah, bukan kita kata Allah ni macam manusia pula, ada akhlak baik, ada akhlak buruk, bukan begitu. Maksud akhlak dekat sini adalah fana. Ataupun dalam hadis Tabrani dikatakan dalam Tabrani dikatakan husnul khulqi khulqullah al-azam. Sebaik-baik khuluq, sebaik-baik akhlak ialah akhlak Allah yang maha agung. Itu kata Nabi SAW daripada riwayat At-Tabrani. Jadi maksud dia ialah apabila satu orang itu sudah sampai kepada makam kewalian, memang dia tidak akan tak tersentuh dia itu dengan perihal-perihal dunia, sama ada pada masalah takutnya ataupun pada masalah sedihnya. Apabila dia menjauhkan diri dia daripada dunia, ataupun dia telah mentalakkan diri dia daripada dunia, sehingga dia tu dibala, seperti mana yang telah saya sebut tempoh hari ya, kalau siapa-siapa yang masih ingat. Ketika Sirul Asrar ni saya buka di Dewan tempoh hari, Kak Zainab ada tulis tentang 4 balak. Seseorang tu mesti lalu empat lapisan balak tu. Jadi apabila dia melalui 4 lapisan balak tadi tu, sampailah dia tu sampai kepada makam yang dikatakan idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku sayang kepada dia, maksudnya dia sampai kepada peringkat sayang. Apabila aku sayang kepada dia, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sayang kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, jadilah aku ini pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Baik, sekarang ni Allah ni Tuhan ke ataupun makhluk? Sebab dalam perkataan tadi tu Allah menyebut kuntu sam'ahu alladhi, aku jadi pendengaran dia. Pendengaran manusia tadi, pendengaran sang wali tadi, makhluk ataupun bukan? Jawapan dia makhluk. Jadi pada masalah tasawuf ni memang dia punya ibarat dia adalah ibarat yang mutasyabihat. Memang ibarat yang dibangsakan kepada syatahat. Ibarat dia ibarat mutasyabihat ataupun ibarat dia yang dibangsakan kepada syatahat. Jadi Nabi sendiri pun bercakap dengan cakapan yang syatahat apabila nak menggambarkan nak menggambarkan tentang kewalian. Apalagi para wali, Ibnu Arabi lagi-lagilah dia betul bercakap lagi-lagilah dia tu bercakap dengan ibarat syatahat apabila nak menceritakan tentang perihal kewalian. Sebab tu para wali kadang-kadang dia bercakap tu, cakap dia tu dinisbahkan kepada syatahat sebab tak muafakat dengan kehendak syariat. Contoh dia mengatakan Allah rindu. Perkataan Allah rindu salah, tetapi di dalam sufi selalu disebut. Ataupun disebutkan juga macam ni tadi kan, Nabi kata kuntu sam'ul ladzi yasma'u bih, jadilah aku, Allah kata. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, jadilah aku, Allah kata aku jadi pendengarannya sehingga dia mendengar dengannya. Aku jadi penglihatannya sehingga dia melihat dengannya. Aku jadi tangannya, Allah jadi tangan wali tadi. Aku jadi tangannya sehingga dia memukul dengannya. Aku jadi kakinya sehingga dia berjalan dengannya. Dan apabila dia meminta, nescaya aku beri. Dan apabila dia meminta lindung, nescaya aku lindung. Apabila dia fa iza sa'alani la'utiyannahu, kata Allah. Jadi fa iza sta'adani la'u'idannahu wa iza sa'alani la'utiyannahu. Kata Allah, jikalau dia meminta lindung daripada aku, nescaya aku sungguh-sungguh melindungi dia. Dan jikalau dia meminta daripada aku, nescaya aku beri akan dia. Jadi ibarat yang mengatakan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, jadilah aku ini pendengarannya, jadilah aku ini penglihatannya, aku jadi. Allah kata aku jadi. Jadi penglihatannya, jadi kakinya, jadi tangannya, itu semua daripada ibarat-ibarat kesufian, iaitu ibarat-ibarat yang menunjukkan hampirnya Allah kepada hamba. Hampirnya Allah kepada hamba dan tingginya kasih Allah kepada seseorang hamba itu. Jadi itu sebabnya apabila berlaku perkataan-perkataan yang bercanggah dengan syariat yang berlaku pada orang-orang sufi ataupun orang-orang wali yang terkenal dengan soleh dia,
kita jangan lekas-lekas membangkang dan jangan kita cenderung kepada mengambil perkataan-perkataan ulama yang tidak memahami. Maksudnya perkataan-perkataan ulama yang lekas-lekas untuk mengkafirkan orang-orang sufi, kita jangan begitu. Sebab memang Nabi SAW sendiri membawa ibarat seperti itu. Nabi mengatakan, Allah menjadi kakinya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi pendengarannya. Jadi hendaklah kita fokus betul-betul faham dan betul-betul wa'i. Maksudnya betul-betul dapat menerima apa yang disebutkan di dalam agama kita daripada hadis Nabi SAW. Jadi itu kata dia. Jadi lama tak bercakap. Bila bercakap ni batuk pula.